Walaqad adalla minkum jibillan katsira, dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebilangan yang amat ramai dari kamu. Jibillan katsira, sebilangan besar daripada kamu. Afalam takunu ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Kemudian mereka ditunjukkan, inilah neraka Jahannam yang telah diancamkan kepada kamu. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Rasakanlah bakaran pada hari ini dengan sebab kekufuran yang dilakukan kamu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami tutupkan mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan membiarkan tangan mereka memberi keterangan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan membiarkan kaki mereka menjadi saksi terhadap segala apa yang dilakukan mereka. Sambungan kepada ayat terdahulu yang menyatakan manusia perlu kembali kepada siratul mustaqim, jalan yang lurus. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ialah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus ialah jalan Al-Quranul Karim yang menyatakan kepada mereka bagaimana aturan hidup di dunia ini. Jalan yang lurus ialah jalan yang dibawa oleh para nabi. Sejak Nabi Adam AS, dan kemudian datang para nabi bertali arus hinggalah berakhir dengan Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai Khatamun Nabiyyin, penutup bagi segala rasul. Dalam pada itu syaitan terus menerus tidak berhenti menyesatkan manusia. Sejak Nabi Adam AS, malah Nabi Adam sendiri dibisikkan oleh syaitan kerana tidak boleh menerima Adam berada dalam syurga dengan aman dan damai. Lalu syaitan cuba mencari jalan untuk mengusir Adam dari syurga, hinggalah sampai kepada nabi-nabi yang berikutnya juga tidak selamat daripada gangguan syaitan ini. Kalaupun nabi selamat, nabi-nabi, tetapi umatnya juga tidak dapat dikawal oleh para nabi dari menyesatkan umatnya. Ayat ini menyatakan akibat dari manusia jauhnya daripada manhaj Al-Quranul Karim, mereka dibisik oleh syaitan dengan berbagai-bagai jalan. Ayat memberi keterangan, walaqad adalla minkum jibillan katsira, dan sesungguhnya syaitan telah menyesatkan umat yang begitu ramai, umat yang ramai. Jibillan maknanya umat ataupun bangsa ataupun generasi, semuanya ini boleh diberi erti kepada jibillan. Kita beri sajalah contoh Fir'aun sebagai contoh. Oleh kerana Fir'aun menyeleweng daripada manhaj Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun menerima satu kesaksaan yang sangat berat ditanggung olehnya. Apa yang ada padanya dan yang dimegah-megahkan oleh Fir'aun sebagai pemimpin negeri Mesir, semuanya itu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada jauhnya Fir'aun daripada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kerana beliau mengikuti manhaj Allah Subhanahu wa taala. Manhaj Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang diberi pertolongan menjadi pertolongan kepada seseorang itu sekalipun dengan cara yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam telah dicampak oleh ibunya ke dalam laut tapi tidak binasa disebabkan Allah yang memeliharanya pada saat-saat akhir. Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan firman Allah kepada ibu Musa, an ardi'ihi, supaya memberi susu kepada Musa. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi, kalaulah kamu merasa bimbang terhadap keselamatan Nabi Musa, campakkan dia ke dalam laut. Wala takhafi wala tahzani, jangan bimbang dan jangan takut.
Allah yang memeliharanya dan Allah yang menentukan hukumannya. Tidak lama kemudian kerajaan Firaun yang begitu gagah perkasa tumbang. Banyak lagi contoh-contoh lain, sama ada yang jauh ataupun yang dekat, telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia berbangga dengan kekuasaan yang ada padanya dan dengan harta kekayaannya. Walaqad adalla minkum jibillan katsira, sesungguhnya syaitan telah menyesatkan sebilangan yang amat ramai daripada kamu manusia. Apa salahnya manusia sehingga syaitan begitu sekali gairah untuk menyesatkan manusia? Tidak ada sebab selain dari rasa tidak senang dengan kejayaan manusia, tidak senang dengan kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Penyakit yang ada pada syaitan ialah penyakit dendam pertama. Yang kedua penyakit dengki, penyakit marah, penyakit hati pokoknya. Penyakit hati apabila ada pada manusia, akibatnya akan menerima balasan seperti yang dibalas terhadap syaitan. Syaitan telah menyesatkan sebilangan yang amat ramai dari kalangan kamu. Sejarah juga menyatakan syaitan tidak ada siapa pun yang boleh terselamat daripadanya, sama ada dia orang jahil ataupun dia orang alim, dia orang yang kuat ibadat ataupun orang yang kurang ibadat. Siapa pun orang yang tak kiralah, yang ada kuasa, yang tak ada kuasa, semuanya menjadi mangsa kepada syaitan ini. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya cukup dengan nasihat Al-Quran yang menyatakan syaitan adalah musuh ketat bagi kamu. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan musuh kamu, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Tak cukup dengan kita mengenali syaitan itu hanya sebagai musuh, tetapi kita jadikannya kawan. Syaitan tidak pernah berkawan baik dengan manusia. Syaitan boleh menjanji sesuatu, tetapi di sebalik janjinya itu syaitan lebih untung. Dia boleh menyesatkan manusia, tapi kehendak manusia mungkin dilayani sebahagian daripadanya. Hadis-hadis Nabi menyatakan antara mereka yang dijanjikan dengan janji yang luar biasa, iaitu tukar-tukar nujum. Tukar-tukar nujum. Syaitan membawa berita-berita yang datang daripada langit untuk dibekalkan kepada nujum bagi meneruskan kerja-kerja nujumnya. Tetapi apakah semuanya betul? 1, 2, 3 betul, tetapi yang lain-lain lagi salah. Nabi menyatakan kadzabal munajjimuna walau saraku. Tukar-tukar nujum dusta sekalipun mereka benar. 2 daripada 10 mungkin benar, kerana berita itu datangnya daripada langit yang dibawa oleh syaitan. Kepercayaan kepada nujum, Al-Quran dan hadis juga menyatakan adalah satu ajaran yang salah. Sekalipun ada ketikanya betul, itu nujum. Amalan-amalan bukan nujum yang bersumber daripada syaitan kadang-kadangnya betul, memberi faedah kepada manusia, tetapi syaitan tetap musuh buat selama-lamanya. Oleh yang demikian, ayat menyatakan afalam takunu ta'qilun, mengapa kamu tidak mengambil fikir tentang umat manusia, generasi dahulu yang telah disesatkan oleh syaitan. Sepatutnya umat Islam hanya sekali sahaja, satu generasi sahaja yang disesatkan oleh syaitan, tetapi yang lain-lain lagi harusnya menjadikan contoh dari apa yang telah berlaku. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Kemudian mereka ditunjukkan, inilah neraka Jahannam yang telah diancamkan kepada kamu. Siapa yang menunjukkan neraka Jahannam yang mengancam manusia? Mungkin malaikat, mungkin adalah cerita daripada para rasul, mungkin
menyatakan kepada mereka yang mengikuti jalan syaitan ini, inilah neraka yang mengancam syaitan dan segala pengikut-pengikutnya. Hadhihi jahannam, inilah neraka jahannam. Mengapa dinyatakan dalam ayat ini begini, inilah neraka jahannam yang kamu dijanjikan dengannya? Ini untuk mengingatkan manusia satu hari nanti manusia akan bertemu dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu tiada siapa yang boleh membantu manusia. Syaitan yang selama ini dipuja, sebenarnya syaitan juga mengaku bahawa dia tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menyelamatkan manusia. Apalagi manusia sendiri yang lebih lemah berbanding dengan syaitan dalam beberapa perkara. Syaitan mengetahui asal usul manusia. Syaitan mengetahui disebabkan dia diberi usia yang begitu panjang. Dia mengetahui ada di antara syaitan yang sampai hari ini mereka masih hidup. Mereka pernah berada bersama dengan rasul-rasul yang terdahulu. Umur mereka boleh sampai kepada ribu-ribu tahun. Umur syaitan. Kalaulah manusia dapat melihat syaitan, kita akanlah lihat di mana-mana pun ada syaitan. Ada syaitan dan ada jin, kerana mereka tidak mati. Umur manusia ini pendek, tapi namun begitu kita dapati manusia juga ramai. Syaitan dan jin jauh lebih ramai daripada manusia. Tetapi mereka tidak memerlukan ruang yang begini, sebab mereka tidak mempunyai jisim. Kita tidak melihat jin dan syaitan, tetapi jin dan syaitan melihat manusia. Satu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan di mana tempatnya mereka yang diancam, mereka yang disesatkan oleh syaitan itu. Islauhal yawma bima kuntum takfurun, rasakanlah bakaran pada hari ini dengan sebab kekufuran yang mereka lakukan. Sala yasla, kata dasar kepada islauha di sini, sala yasla maknanya panggang. Bukan bakar. Kalau bakar tu ahriquha, bakarlah mereka. Ahriquhum, bakarlah mereka. Tapi ini tidak. Islauha panggang. Macam daging tu, daging luhum musliyah. Daging yang dipanggang. Mengapa tidak dibakar? Sebenarnya bakar dengan panggang ini, panggang lebih menderita. Bakar kulit lebih menderita daripada bakar daging. Kulit yang menderita. Al-Quranul Karim telah menyatakan satu perkara yang tepat dengan maksud sebenarnya, dan dianggap ini salah satu daripada mukjizat Al-Quranul Karim yang menyatakan bakar api neraka tidak tepat sebenarnya, sebab manusia tidak hangus. Kalaupun mereka itu hangus kulitnya, tapi akan diulangi dengan kulit yang baru. Kulit yang baru selalu ditukar supaya kesaksaan lebih bertambah dan bertambah-tambah terhadap mereka yang menjadi ahli neraka. Islauhal yawma, bakar, rasakanlah bakaran pada hari ini dengan sebab kekufuran yang dilakukan kamu. Kamu telah melakukan dosa yang sangat besar, maka pada hari ini akibat daripada dosa itu kamu boleh menanggung kesaksaannya. Itu di akhirat. Di dunia sebenarnya mungkin tidak dinyatakan di dalam ayat ini, tapi dinyatakan di akhirat. Di dunia juga manusia pada hari ini menanggung kesaksaan akibat daripada mereka tidak mengikuti jalan Al-Quran atau manhaj Al-Quran. Malapetaka, fitnah dan berbagai-bagai kejadian yang berlaku, semuanya ini akibat daripada peraturan Al-Quran tidak menjadi amalan kepada manusia. Seterusnya ayat menyatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini. Al-yawma pada hari ini. Hari ini yakni hari akhirat. Nakhtimu ala afwahihim, kami tutupkan muka, kami tutupkan mulut mereka, dan kami membiarkan tangan mereka memberi keterangan kepada kami. Mengapa mulut ditutup?
Mulut inilah sebenarnya di dunia dahulu yang dia beri peluang kepadanya bercakap. Dia menipu mulut. Tetapi tangan tidak. Tangan sebelum ini tidak pernah memberi keterangan bercakap. Kaki tidak pernah memberi keterangan. Kalau begitu pada hari akhirat nanti mulut tidak diberi peluang kepadanya. Kami tutupkan. Nakhtim maknanya kami tutup. Khatama apabila bekas itu ditutup rapi, namanya khatam. Khatmun nubuwah, penutup bagi segala nabi. Maknanya nabi sudah ditutup dengan satu penutup. Kedatangan nabi menutup peluang sesiapa jua yang untuk menjadi rasul, sudah ditutup. Itu maknanya khatmu an-nubuwah. Khatmun nubuwah ada siaran pun ada pernah sampai ke sini. Itu gambar khatmun nubuwah dibuat. Tapi barangkali tak ada orang sedar disebarkan saja. Dia buatnya satu gambar bulat, adalah ditulis-tulis katanya sesiapa yang menyimpan khatmun nubuwah ini dia pasal di kedai dia akan menjadi laris. Sesiapa yang memakai khatmun nubuwah ini sebagai azimat, dia tidak akan terkena malapetaka, dia tidak akan sakit, dan banyak lagi khasiat yang disebutkan dalam risalah itu. Risalah khatmun nubuwah ini tidak ada keterangan yang sahih sebenarnya, sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Satu rekaan yang dibuat, tapi bukan baru. Kisah itu sudah lama, mungkinnya ada dalam kitab-kitab Yahudi ataupun lain-lain sumber. Tapi itu salah sebenarnya, sesat dan menyesatkan. Ditulis atas tu khatmun nubuwah. Banyak kedai, terutama kedai orang India saya rasanya, ditulisnya khatmun nubuwah, diletaknya dalam frame, kemudian disangkut dalam kedai, dia pasar-pasar dan di mana-mana sajalah. Itu yang kita nampak. Yang dibuat azimat dipakai itu boleh jadi ada juga, sebabnya khatmun nubuwah itu lebih berfaedah jika dijadikan pakaian, kata mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini kami tutupkan mulut mereka dan membiarkan tangan memberi keterangan. Tangan akan bercakap pada hari itu untuk memberi keterangan, sama ada untuk menafi ataupun untuk mengiyakan sesuatu yang dituduh terhadapnya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan membiarkan tangan mereka memberi keterangan kepada kami terhadap apa yang telah dilakukan oleh mereka. Demikianlah ayat yang kedua, ayat 62, 63 dan 64 ini menyatakan gambaran pada hari akhirat yang akan berlaku kepada mereka yang terkeluar daripada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, pada hari akhirat akan terdedah banyak perkara. Bukan hanyalah kaki dan tangan manusia yang bercakap, memberi keterangan, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan hayawan pun akan dibangkit untuk hidup buat seketika jika ada keterangan-keterangan yang mereka perlu beri terhadap seseorang, ataupun untuk menyatakan kejadian sebenarnya berlaku. Tetapi lidah ditutup sama sekali, sebab lidah ini pernah menyatakan sesuatu yang tidak benar tetapi dipercayai orang. Kadang-kadang berlaku seorang yang bersalah, tetapi oleh kerana dia bercakap ini, pintar bercakap, dia boleh menang dalam memperkatakan sesuatu hujah, dalam membuat sesuatu hujah. Itulah sebabnya dalam ayat ini kami tutup lidah daripada bercakap, tetapi kami biarkan anggota kaki dan tangan mereka memberi keterangan. Jadi keterangan-keterangan yang diberi di dalam ayat ini menyatakan kepada manusia bahawa kembali kepada manhaj Al-Quran adalah suatu yang pasti dan tidak ada lagi pilihan yang lain. Kemudian ayat seterusnya tak nampak sekali dalam ini, dia kena cari ayat seterusnya. Walau nasya'u latamasna wallahu subhanahu wa ta'ala